Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syazwan Musa. Okay, hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua tentang integral of trigonometric function. So, macam mana kita nak integrate trigonometric function lah. Okay, so kalau tengok nota di sini, okay, anda akan lihat bahawa kalau kita integrate sin AX plus B, kita akan dapat negative cos AX plus B bahagi dengan differentiate AX plus B. Nampak? Walaupun integrate, tapi dia ada masuk juga satu keadaan yang perlu kita differentiate. Okey, nanti saya terangkan. So, kita perlu hafal dulu yang ni lah, iaitu kalau kita integrate cos, kita akan dapat positive sin. Kalau kita integrate second square, kita akan dapat tangent. Okey, ingat itu dulu. Sin, integrate sin akan dapat negative cos, integrate cos akan dapat positive sin, integrate second square akan dapat tangent. Okey, so kita tengok saya terangkan di whiteboard, so anda semua nanti mungkin akan lebih faham lah. Okey, so okey okey, tadi kita tahu bahawa dy sama dengan integrate sin, katalah saya ada 3x dx. Okey, macam ni. So kalau kita integrate, kita tahu bahawa tadi integrate sin akan dapat negative cos. Okey, so sama dia macam, lebih kurang sama macam differentiate. So kita perlu integrate dua benda lah. Kita perlu selesaikan dua perkara. Yang pertama, kita integrate sin, nombor satu. Yang kedua, ini lain sikit, kita perlu differentiate. Yang ni kita perlu differentiate dalam kurungan ni. So nombor satu, so integrate. Dah selesai integrate ni, so kita akan dapat negative cos. Okey, so angle untuk cos ni adalah 3x. Okey, kita tulis lagi 3x kat sini. Nama masih sama. Differentiate. Okey, differentiate 3x akan dapat 3. So bezanya kita perlu letak dia di bahagian bawah lah, atau dibahagikan. Dah siap. Tambah C. Macam tu saja. Okey, senang kan? Okey, contoh yang kedua, kalau saya ada integrate cos. Kalau saya ada 2x tambah 2 dx. Okey, so benda yang sama juga. Yang pertama kita integrate cos, yang kedua differentiate dalam kurungan, iaitu angle kepada cos ni. So yang ni differentiate. So nanti kita akan dapat ni, dapat dy, simbol integrate hilang, cos akan dapat sin lah, seperti yang kita tengok tadi. So angle masih sama, tak berubah untuk cosine ni, s untuk sin. Okey, dah siap yang ni. Yang kedua, differentiate, dan perlu diletak di bahagian bawah, dibahagikan dengan sin 2x tambah 2 ni. So differentiate 2x tambah 2 akan dapat 2 lah. 2x dapat 2, 2 dapat kosong. So tambah C, siap. Senang, tak susah Okey, yang ketiga. Yang ketiga, kalau saya ada dy sama dengan second square 3x kuasa 2 contoh dx. So dapat dy. Okey, saya ulang balik. Yang pertama, integrate second square. Yang kita hafal tadi kan, second square akan dapat tangent. So yang kedua, differentiate 3x square. Ni differentiate. So second square akan dapat tangent. Okey, siap. Ini tulis balik angle dia sama. Kalau soalan 3x square, jangan ubah, masih 3x square. Jangan tulis tangent x sahaja, tak boleh. Ikut soalan yang pada asal tadi. Okey, so differentiate dalam kurungan ni, iaitu 3x square, kita letak di bahagian bawah. So akan dapatlah 6x. Kalau anda ingat lagi differentiate, dia akan dapat 6x lah. So tambah C, siap. Senang, tak susah pun Okey, cuba kita tengok lagi contoh mana lagi yang ada. Kalau saya ada macam ni kalau saya ada soalan macam ni, so dy sama dengan cos 3x tambah pi per 4. Cos 3x tambah pi per 4 dx. Okey, integrate cos akan dapat sin, angle masih sama, 3x tambah pi per 4. Okey, saya ulang balik Yang pertama kita integrate cos, so kita dapat yang ni lah, semua ni. So yang kedua kita differentiate. So ini kita letak di bahagian bawah. Okey, so 3x akan dapat 3, pi per 4 ni tak ada x, so kosong lah.
So dapat 3 sahaja, tambah C. Siap. Senang, tak susah, sangatlah mudah ya. Okey, contoh lain bagi awak semua faham dan nampak lagi. Okey, kalau saya ada ni dy sama dengan integrate second square x per 2 dx. So saya akan dapat y sama dengan, okey, so nombor 1 integrate second square, yang kedua differentiate x per 2. Okey, so integrate second square akan dapat tangent lah. So tangent x per 2. Siap. Yang kedua differentiate x per 2. So anda akan dapat, okey, kena ingat x per 2 ni maksudnya kalau kita differentiate x per 2 ni adalah 1 per 2x. Itu maksud dia. Saya ulang balik. Sebenarnya x per 2 ni adalah y sama dengan 1 per 2x. Mana dekat sini ada nombor bulat kat depan dia. Ini x ni kuasa 1. So macam biasalah kalau kita integrate yang ini, so kita akan dapat 1 per 2 sahaja. Ingat kalau kita integrate x kuasa 1, kita akan dapat nombor di hadapan dia. Kita akan dapat nombor di hadapan x ni. Macam tu je, senang. So dapatlah 1 per 2. So tambah C. Jadi akhirnya jawapannya kita tak nak bentuk macam ni. So maknanya yang ni kita perlu buat macam ni lah. So y sama dengan tangent x per 2. So bahagi dengan 1 per 2 tambah C. So jawapan dia akan dapat tangent x per 2 darab, so 2 ni atas, 1 ke bawah. Saya akan dapat 2 tambah C. So akhirnya y sama dengan 2 tangent x per 2 oops, tak, okey, 2 tambah C. Okey, beres, senang. Okey, boleh faham semua? Senang kan? Okey, saya ingat cukup kot takat ni dulu. Yang penting adalah faham konsep dia, iaitu kita perlu integrate dalam ni ikut formula nombor 1, yang kedua differentiate yang ini. Itu je konsep dia. Faham ini, yang mana anda boleh buat lah. Okey, sekian saja video saya kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.